إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. Situ. غير ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وكذب المحصنات المؤمنات الغافلات. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Pertama yang besar adalah asyirku billah, syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Kedua, perbuatan sihir. Yang ketiga, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. 4, makan wang riba. 5, memakan harta anak yatim. Dan lari daripada medan perang, medan jihad. Kemudian melemparkan fitnah terhadap perempuan yang muhsanat, mana yang bersuami ataupun yang pernah bersuami. Yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan itu. Tidak melakukan perzinahan dan begitu doh. Ini semua ini termasuk daripada kalangan dosa-dosa besar yang amat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Di dalam tajuk di sini pembahasan ialah wa qazful muhsanat. Ayat innal ladzina yarmuna al muhsanat wal ghafilat mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Jadi antara orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala di akhirat, dunia dan akhirat, ia adalah orang yang menuduh perempuan yang salihah dengan pekerjaan jahat, padahal mereka itu orang salihah yang baik. Qala Allah Ta'ala al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lazimnya perempuan-perempuan yang jahat, perempuan-perempuan dipanggil zaniah, perempuan sundal yang jahat adalah untuk lelaki yang jahat bersepasang. Ya. Di kaki berzina suka dengan zina. Kan? Bosia dengan bosia begitu. Kalau tidak nama gitu. Lelaki yang jahat dengan lelaki yang jahat. Ya. Khabisat dengan khabisin. Mana perempuan-perempuan jahat adalah untuk laki-laki yang jahat. Dan laki yang jahat pula untuk perempuan yang jahat. Sebab dia suka dan dia sesuai kawan. Perangai sama. Kan? Akhlak pun sama. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak dia seronok dengan puak dia. Puak ahli maksiat dia seronok maksiat. Puak ahli taat dia suka dengan taat.
Dan sebaliknya begitulah. Mana mereka seronok dengan kerja mereka tadi. Dikeseronokkan dengan taat, disuka ahli taat. Orang yang seronok dengan maksiat, disuka dengan maksiat. Dan perempuan yang baik untuk lelaki yang saleh, lelaki yang baik. Lelaki yang salihah yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu ialah beroleh pengampunan dari Allah Ta'ala dan pengurnian yang mulia. Tafsirnya menurut Ibn Abbas bahawa maksud ayat ini ialah wahai perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, ya, muslimah yang baik untuk muslimin yang baik. Demikian pula pendapat Ibnu Jarir At-Tabari berhubung dengan ayat ini mengenai peristiwa fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan kata-kata buruk dan keji yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah lebih tepat dialamatkan kepada alamat mereka sendiri. Ya, pendapat ini memang beralasan apabila diperhatikan penutup ayat yang bermaksud mereka yang dituduh bersih dari apa yang dituduh oleh para penuduh. Orang yang bersih dituduh dia dilaknat oleh Allah Ta'ala penuduh. Jika dia gagal mendatangkan bukti, dia akan dirotan 80 rotan. Sedang menurut pendapat Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah perempuan wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, demikian pula lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Maknanya kalau baik sama baik, insya-Allah dia keluar pun hasil baik. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu labbaik wa sa'daik. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala yadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya, mana pada isi rumah. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mana mematuhi cara dan peraturan yang sopan di dalam Islam. Maka sekiranya kamu tidak mendapati siapa yang berhak memberi izin, maka jangan masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cari demikian lebih baik, lebih suci bagi kamu. Dan ingatlah Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang yang ada keperluan kepada kamu padanya. Dan ingatlah Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Di ayat ini memberikan petunjuk dan tata cara
yang sopan dalam pergaulan. Di mana Allah Ta'ala melarang hamba-Nya yang mukmin memasuki rumah yang bukan rumahnya tanpa memperoleh izin. Ya, kita nak masuk rumah tu kena beri salam dulu. Kemudian duduk jangan tepat dengan pintu rumah yang apabila dibuka boleh nampak keadaan di dalam rumah. Waktu juga Assalamualaikum, kita peranjat kawan dalam orang tu belenging ke apa tu kan. Haram hukum itu. Mencuri pandangan dalam haram, apa lagi macam tu gaya masuklah abang tak ada rumah gitu. Wah. Tak boleh masuk kalau tanpa izin. Ya, tak ada suami. Balik je lah kan. Apa susah nak? 3 kali bisa tak ada balik dah. Sekarang mudah kan. Handphone ada, pergilah kontak dulu nak datang. Terkejar-terkejar je apa kan. Untuk lelaki tengok balik rumah, nak masuk ni capu dia pula ni. Itu bahaya kan. Jadi fitnah. Allah. Ada berlaku satu pilihan raya tu, tak boleh talak 3 gitu. Dia cari bini dia 3 hari tak jumpa kan. Mana pergi? Rupanya ni nak kena angkut pergi kempen. Yang angkut ni bini kawan tu pergi kempen. Kok lelaki panas tengok pula cari bini dekat sebagai jumpa pula tengah bergurau-gurau dengan jantan rumah tu. Situ dia bagi 3 peluru ni. Talak 3 dia melaung ni. Jahil betul. Ya, dah keluar tanpa izin suami. Ya, buat kerja tak elok. Macam-macam banyak. Bukan perempuan tu betina lagi. Ya, sekiranya tidak dapat izin, naklah kembali ya dengan tanpa masa rasa marah atau jengkel. Jangan marah pun, itulah adab kan. Akan tapi jika rumah yang akan dimasuki tiada penghuni kan, rumah hantu. Tak ada orang, kosong. Tak ada penghuni atau bukanlah rumah yang disediakan untuk dihuni. Mana tak ada orang lah. Sedang ia mempunyai keperluan dan kepentingan untuk memasuki rumah itu tanpa izin atau mengucapkan salam sebagai melakukan keperluan dan kepentingan dia. Itu tak apalah. Kalau tak ada orang kan, rumah itu pun tak ada pemilik, kosong misalnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Musnad Anas bahawa satu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah sambil meminta izin masuk dan baginda memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sa'ad menjawab, namun dengan suara yang lembut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kerana Rasulullah SAW tidak mendengar suara yang dijawab oleh Sa'ad, maka baginda pun mengulang sampai 3 kali. Yang jawab seluruh tak dengar kan. Ulang 3 kali. Kita begitulah, kalau senyap 3 kali senyap, baliklah kan. Jangan duduk di situ pula. Kemudian kerana tidak ada jawapan dari Sa'ad, maka kembalilah Rasulullah SAW ya, meninggalkan rumah Sa'ad. Segera Sa'ad mengejar Rasulullah SAW agar baginda kembali. Sa'ad sedang Islam pusing kejar ni. Beliau pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ya, setiap kali engkau memberi salam, aku mendengar salammu, tapi aku membalasnya dengan suara yang lembut, sengaja untuk mendengar ucapan salammu lebih banyak. Masya Allah. Kau buat tak dengar aku salam lagi, salam. Salam doa kan. Doa Rasulullah makbul. Macam-macam sahabat ni. Suara Rasulullah pun dia apa? Dia rindu tentang ni. Kemudian dipersilakan baginda selama masuk ke rumahnya dan dihidangkannya lah dengan buah kismis. Setelah selesai makan, maka baginda sampai berdoa, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa abtara indakumus saimun. Telah memakan hidanganmu orang-orang yang saleh. Ya. Berselawatlah untukmu ya para malaikat
selawat minta ampun. Dan berbuka puasa di tempatmu orang-orang yang berpuasa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih kedua di bawah Rasulullah SAW bersabda, lau anna imra'an ya, lau namra'an ittala'a alaika bi ghairi izn fahazabtahu bi hasatin ya fawaqa'at ainahu maka alaika min junah. Andaikan seorang datang masuk rumahmu ya tanpa izin, lalu engkau melemparkannya dengan batu dan terkena matanya, engkau tidak berdosa. Ya, berat tu. Semua orang ni kembali tepuk kena mata buta orang tadi, tak ada apa-apa. Padang muka dia. Tak ada beradab mungkin. Nak masuk rumah orang kan Nabi salam kan dengan adab betul. Andaikan seorang datang masuk rumahmu, sini tak ada masuk. Dalam hadis ini kata lau anna imra'an, kalau ada seorang datang ittala'at di mana mengintai-intai kan, itila aja nak masuk, ya, tapi tanpa izin macam nak mencuri rupa. Bila salam tu jenguk macam tu, kita berbaling-baling kena batu dia, badan muka dia. Salah dia tu ya, kena adab. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sistani daripada Rabi' yang bercerita seorang lelaki daripada suku Bani Amr datang kepada Rasulullah SAW tanpa ucapan salam dan meminta izin. Tak ada salam tadi. Apakah aku dapat masuk? Rasulullah SAW tidak menjawab, tetapi menyuruh pembantu rumahnya. Salam tak ada. Apakah dapat aku masuk? Boleh masuk tak? Kalau gitu. Sudah suatu keluar tu. Ila haza ya. Fa'allimhu al-istizan faqul lahu kul assalamu alaikum adkhul. Katanya dia jauh dia, sekolah ke dia dulu. Ya, sekolah ke dia. Pergilah engkau temui orang itu, kata Rasulullah SAW kepada orang yang berkhidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajarlah dia bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya kalau kita nak masuk rumah orang. Ya, minta izin, ajarlah dia mengucap assalamualaikum, kemudian adkhul, boleh tak kami masuk, pergi salam, apakah aku dapat masuk? Maka setelah tetamu mengucapkan apa yang diajarkan kepadanya, barulah dia beri izin untuk masuk. Baru Rasulullah izinkan dia buat masuk. Itu cara-cara dia lah. Islam ni disiplin yang cantik. Kita akan pakai berdalil tadi. Ahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah tujukan kepada baginda, kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram, ya, jaga pandangan dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini berhubung menjaga mata. Ya. Tafsir ayat ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, iaitu orang lelaki yang mukmin menahan pandangan dia apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala, terutama perempuan.
aurat perempuan. Innan nazara ila mahasinil mar'a sahmun masmumun min syihamil iblis. Faman tarakaha azakahullahu ma'amalat ibadatin tasawuf. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim menyatakan, sungguh satu pandangan, innan nazara ila mahasinil mar'ah, kepada kecantikan perempuan. Itu dia panggil sudah kena anak panah beracun. Daripada anak panah beracun iblis. Barang siapa mengawal dia tidak memandang, Tuhan rasakan dia apa? Kemanisan ibadat. Pandang oleh ini berbual nak duduk sekali. Ini laki orang, ini bini orang, kan? Ini bahlul, ini si bangang. Tak reti. Sebab perempuan jangan bercakap dengan laki-laki tanpa izin suaminya. Naha Rasulullah SAW ayyatakallama al-mar' ya bi ghairi izni zawjiha. Rasulullah melarang perempuan isteri bercakap dengan laki-laki lain tanpa izin suaminya. Suami mana boleh nak izin kan? Kecuali kalau benda penting ke apa tu lain lah. Suami ada sekali. Ini berbual perempuan dalam handphone dia akan cakap dengan mana boleh entah. Kita kalau handphone tak bagi, orang perempuan kita angkat tak bagi. Itu masa orang lelaki letak kata. Kau jangan cakap. Lama-lama orang pun tahu lah kan. Yang berpenting nak bercakap dengan perempuan, bobek. Dan yang ngaji pun tak kerti bahasa pada ke. Yang belajar dah tahu. Kan? Saja cakap. Sedangkan Quran tu larang. Hadis pun ada. Tafsirnya ayat yang merupakan perintah kepada hamba-hambanya orang lelaki pada segera palingkan pandangan. Kawan. Betul adab kita keluar di rumah tunduk. Pandang tempat yang mustahak. Ya. Yang tu mana kawal. Yang mana kejam bawa kita kejam untak yang elektrik pula. Ya kita paling kerana Allah Taala. Diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Buraidah bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, ya Ali, la tutbi'in nazar an-nazar, ya, la tutbi'in nazrata an-nazrata, fa inna lakal ula wa laysa lakal wahai Ali, jangan engkau susuli pandangan pertama dengan pandangan kedua. Kan dah terpandang sekali, dah nak kuat lawa juga, nak pandang lagi jangan. Dia pandang. Ter tak apa. Dah ter kata pandang. Yang tak boleh tar boleh. Tar, yang boleh tar lagi. Lagi dia pandang, itu tak boleh. Pandangan pertama adalah untukmu dan bukan untukmu pandangan yang kedua tu. Ialah pandangan pertama tadi tidak sengaja. Sedangkan yang kedua tu tidak boleh kerana disengajakan. Maka dia sudah masuk keracunan nafsu dalam itu. Ya, pandangan kena jaga. Kalau tak jaga je kan mula. Ya, lain cerita jadi. Habis bagi salam tengok keadaan. Bagi salam perempuan secara umum tak apa. Dalam majlis ceramah kan, umum lelaki ada perempuan pun ramai ke umum tak apalah. Ni salam dua orang, Assalamualaikum. Oh, bunyi pun macam beruk. Kan tak jawab dosa pada otak kau betul. Itu salam menggatal nanti. Kan. Tiap pula bagi hukum tak jalan, tak jawab dosa gitu. Wah. Kemudian selain mata dan pandangan, Allah SWT juga memerintahkan agar orang mukmin memelihara kemaluan daripada perbuatan zina. Betul dalam bab zina hampir. Ya, bukan terus jangan berzina, hampir untuk boleh. Bercakap, bergaul, untuk semua tu kena jaga dulu. Ya. Agar orang mukmin memelihara kemaluannya daripada perbuatan zina, homoseksual, jantan dengan jantan, cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba. Iza haddasa ahadukum fala yakzib wa iza tumina fala yakhun wa iza wa'ada fala yukhlif wa ghaddu absarakum. Maksudnya pembahasan kita ni. Tutup, jaga mata. Wa kufu aidiakum wahfazu furujakum. Beri jaminan kepadaku tentang 6 perkara. Maknanya kamu boleh tunaikan, bercakap, berjanji macam-macam, bohong. Tidak berkhianat apabila amanah. Orang beri amanah akan nanti. Jagalah amanah tu. Ya.
Jangan nama je mana, tapi faham tanah. Tidak mengingkari janji. Apabila berjanji jangan ingkar. Semua tu akan dipersoalkan di mahkamah qadir. Maintain kita dalam kita antibody, kita makrifat tak kuat Tuhan, duduk pandang dia rosak. Kalau pandang benda cantik, dia terpengaruh dengan nafsu. Ada kita gila ke dia. Kalau tak cantik pula dia hina. Aku tu muka macam sambal ni. Kan? Sambal goreng ni. Dah menghina haram pula kan. Pandang dia kan kata pandai pandang rosak. Ya, cantik dia terpeliot kan. Hati dia tertawan. Ihzar mubtadi'. Tinggalkan orang-orang yang bid'ah. Ibqa'an lidini. Untuk kamu apa? Menyelamatkan, kekalkan kekuatan iman Islam dalam di agama dan di kita. Jangan kawan dengan orang-orang bid'ah zahir dan bid'ah batin. Bid'ah batin ni apa? Dunia contoh tu bid'ah tu. Satu. Kemudian warin nisa wahzarin nisa. Ya, jauhkan bersahabat dengan perempuan ibqa'an liqalbi, supaya hati kamu kekal menghadap Allah Taala. Perempuan, kalau ingat perempuan dia pengacau kan. Ya. Pada lebay pengguna perempuan tungau jadi bodoh. Ya. Jangan pasal. Dia dah gila perempuan suruh bilang 1/10 pun tak boleh. 1638 ni. Nombor lori balak mana dia ambil. Jadi babas habis tuan. Ya, perempuan yang bahaya tu. Macam kucing dengan ikan tuan. Bani Israel dalam hadis sahih jadi kufur dengan sebab perempuan. Ya. Kerajaan boleh terbalik dengan sebab perempuan. Sebab tu kena jaga. Allah. Itu jaminan daripada Allah SWT melalui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh jaga ni insya-Allah. Termasuk sini jaga apa? Ialah mata an-nazar. Ya. Kita jaga mata insya-Allah. Kelazatan nikmat Allah Taala berikan, ya. Atau janjikan dia dapat tu. Allah. Minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahum wa la tubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ini untuk perempuan pula akan datang diceritakan bagi mukminat, maka dia pun kawal mata mereka dan kawal kemaluan mereka. Wala yubdi zinatahunna, dia tak boleh menzahirkan akan zina perhiasan dia melainkan ma zahara minha, barang yang zahir daripada dia apa? Al wajhu wal kaffain. Itu mengikut ulama tafsir, dia longgar sikit, dia ada slow sikit. Iaitu apa? Al wajhu, muka. Sepadan muka tu kena ingat pula. Kan tanya muka tak tu sepadan. Ya, bawah ni bukan muka kan ni, dia pada dagu ni. Jadi kena pakai telekong tu biar ada dagu. Kalau sini ni dah golden triangle ni. Dia lalu bawah sini ni. Dia terbuka kan. Bagus ni. Kemudian tangan, kaf. Ada tu je. Yang dia boleh buka kan. Ulama bahari kalau tak ada fitnah. Kalau ada fitnah, muka ni jenis pelik tu. Kalau tengok, boleh sasau. Dia boleh cantik luar biasa, ada magnet kan. Dia tengok dia macam apa. Kalau dia tu kena tutup habis. Kena tutup habis. Tumpat mazhab. Tumpat mazhab wajib tutup habis tuan-tuan. Sebab mata kan. Sebab perempuan ni barang yang cukup kuat tarikan. Ya, bila tak jaga perempuan, tak jaga aurat, tak jaga pergaulan, apa jadi? Anak celalongkang. Anak dalam jamban pun ada macam-macam. Budak jadi mangsa. Ada kat tong sampah orang letak anak. Ya, lebih teruk daripada haiwan kaki empat. Limau, garang pun kita jaga anak. Sebab apa? Buat tidak berfikir, bila dah terlanjur akhirnya dah menyesal, syaitan pun habis budak dibanding. Macam-macam hal jadi. Sebab itu Islam dipanggil sepertinya ada syaddul zara'i atau syaddul bab. Ditutup di awal lagi dah. Empang di awal, jangan dah terlokok pun dia empang. Dan empang di awal lagi. Bau dia cantik mana. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Qala Imam Nawawi radhiyallahu anhu
Penjelasan seseorang yang menjadi ikutan ketika khawatir dianggap melakukan sesuatu yang disangka tidak benar. Situ. Dianjurkan dengan sangat kepada ulama, ustaz, asatiza ni, hakim, mufti, guru, pengajar. Ini semua maknanya orang yang jadi ikutan. Dan lain yang menjadi ikutan masyarakat untuk menjauhi segala perbuatan dan ucapan yang sekilas terlihat menyalahi kebenaran umum yang berlaku. Maknanya golongan ni golongan yang diikut. Jadi dia kena jaga betul kenyataan dia, kecakapan dia, perbuatan dia, supaya tidak berlaku iltibas, maknanya kesamaran orang-orang. Kan? Buat kerja kahwin mula. Buat apa? Dia rumah tu imam buat. Imam tu ngaji lama ke tahu itu? Ngaji Makkah. Rupa tu imam buat kerja kahwin ada joget, dandangkul. Jantan betina berjoget. Jadi dia fitnah besar dah. Udah payah pula pergi report jawab agama. Jawab agama pecat tu imam. Habis kena pecat. Dia orang tanya tak ada jawapan kan, dia buat jawapan bodoh dia. Apa pasal berjoget? Itu riadah kepala otak ni. Kalau tak ada benda lain nak riadah. Pagi kau pergi dah berlari kan. Subuh ke apa, bersenam macam-macam boleh. Ni kau berkinjang jantan betina macam-macam. Sebab ulama ni bila dia buat dosa dia double dia kena. Dosa dia satu, kemudian dosa menjatuhkan imej kedudukan ulama di sini. Boleh merosakkan orang lain pula. Orang awam kau fikir banyak, Tok Guru buat itu. Tok Guru buat. Tok Guru buat yang baik tak ikut, yang tak baik ikut. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan atau diucapkan adalah benar, sebab hal itu dapat menyebabkan beberapa kerosakan. Di antaranya kesalahan anggapan daripada orang yang mengikut ajarannya bahawa apa yang dilakukan adalah benar secara mutlak dan menjadi suatu perintah yang harus dijalankan. Kerosakan yang lain adalah masyarakat akan menganggapnya buruk dan menjadikan bahan umpatan. Sebab kena jaga sungguh. Kerosakan yang lain adalah masyarakat pasti berburuk sangka kepadanya sehingga mereka menghindarinya dan mempengaruhi orang lain supaya tidak mencari ilmu daripadanya. Itu kesan risiko kena pada dia. Itu maknanya orang bertahan. Kalau kesan risiko orang tak pandai pula, orang ikut dia, orang kata boleh pula, benda tak betul. Jadi dua-dua tak. Sebab tu dia kena jaga betul. Para ulama ni dia cermin, dia kena jaga betul. Dia orang kenal Islam dengan tengok dia. Orang terbaik je orang yang orang berkenal Islam dengan tengok. Tengok dia orang kenal Islam. So, kalau tengok dia orang tak kenal Islam, Islam boleh ni. Apa? Pakai seluar pendek. Kan? Itu tak elok lah. Selain itu, riwayat dan persaksian pun tidak lagi dijadikan sebagai dasar dalam syariat. Sebab apa dia jadi apa? Jatuh muru'ah. Walaupun kalau benda tak jatuh haram, tapi jadi jatuh muru'ah, maruah dia jatuh, maka tak boleh jadi saksi. Syarat dijaga betul dalam mahkamah. Benda kadang-kadang tak sampai peringkat haram. Kedudukan dia sebagai orang ulama ataupun sebagai orang saleh, ataupun maknanya tenaga pengajar. Tiba-tiba dia duduk dekat tempat yang tak apa elok. Buat kerja-kerja jatuhkan maruah dia. Dia duduk cangkung ramai main kira, merubung-merubung, kata apa benda. Kan? Dia tak sesuai dengan dia tu. Tak sesuai dengan dia. Maka muru'ah dia jatuh. Maka kalau begitu saksi juga dia. Berat. Islam jaga ketat. Kalau jalan tak pakai kopiah pun orang sudah pandang lain kan jatuh. Jatuh muru'ah dia jatuh. Apa lebay gondol lebih. Kan? Ini ustaz apa? Ustaz rakyat ini. Dia orang kan berpakaian tak, walaupun benda tu tak sampai peringkat wajib. Yang wajib itu aurat. Tapi oleh kerana muru'ah setempat tu gitu. Tempat ni kalau misalnya lagu agama, orang agama, orang mengajar agama ke apa, kongkong kopi atas kepala jalan dia. Ni berdogo ni kan. Dia orang tengok dia macam menyebabkan sangkaan tak elok. Semua benda-benda ni dia kena apa? Dia kena jaga. Selain itu riwayat dan persaksian yang tidak lagi dijadikan sebagai dasar dalam syariat. Fatwa-fatwanya kembali mentah. Jadi orang tengok dia pun dah mentah aja, terus tak masak.
dan kecenderungan hati masyarakat pada ilmu-ilmu yang diajar menjadi hilang. Ya. Semua itu merupakan kerosakan yang sangat jelas, sehingga dianjurkan untuk menghindari berbagai perbuatan dan perkataan ya sebegitu, meskipun hanya sebahagian. Lalu bagaimana jika semuanya ya, jadi kena kawal lah. Sebab dia tempat jatuh pandangan penilaian masyarakat umum ya. Kemudian apabila seorang ikutan memang perlu melakukan satu hal dan memang benar, maka sepatutnya tidak memperlihatkannya jika memang harus memperlihatkannya, atau terlihat atau dia memandang bahawa ada kemaslahatan dalam memperlihatkannya kepada khalayak ya, agar mereka mengerti bahawa hukum syariat membenarkannya. Maka dianjurkan untuk memberitahu kepada mereka bahawa yang sedang dilakukan itu tidak haram hukumnya, ataupun dengan tujuan agar mereka mengetahui bahawasanya yang dilakukannya tidaklah haram jika dilakukan dalam keadaan tertentu dengan dalil ya dan tertentu pula. Itu mereka maknanya kalau dia tengok keadaan maslahah dia. Kalau ada maslahah untuk diidah dan sebagainya itu tak. Syarat dijaga betul. Kemudian kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bukan As-Saidi. Ini Rumi tu aja. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan baginda SAW bertakbir dan orang ramai pun bertakbir di belakang baginda SAW. Baginda membaca surah kemudian rokok dan orang ramai pun ikut rokok di belakang baginda SAW. Kemudian baginda SAW berdiri lalu mundur selangkah dan sujud di atas tanah. Atas tanah tu. Lalu baginda kembali ke atas mimbar. Dan demikian sampai salat baginda selesai. Kemudian baginda menghadap ke arah mereka dan bersabda, Ayyuhan nas, innama sana'tu haza litaktammu bi walita'allamu salat. Wahai sekalian manusia, aku melakukan itu agar kamu mengikutiku dan agar kamu menjadi tahu bagaimana salatku. Itu namanya tunjukkan tunjuk atas tanah. Mana boleh tak jadi najis, tak ada apa lah kan, harus. Dan Umar bin Abdul Aziz, seorang daripada yang diilhaqkan berhubung dengan khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin juga ya. Dia semayam yang tak pasir dia, tak pakai sejadah. Itu kami tebal lagi, tebal ngelam kembali. Haram ke tak haram? Dia nak ceritakan apa tu? Ada menyatakan keadaan ya. Supaya memberi satu peringatan, mendidik jiwa. Dan satu lagi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minum dengan berdiri. Ada kali dia minum berdiri dan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melakukannya seperti yang aku lakukan. Hadis ini dan asar yang semakna dengan asar ini dalam kitab As-Sahih cukup masyhur. Maknanya ini dibayan jawaz. Apa maksud ini? Dibayan jawaz, menyatakan dia tak sampai peringkat haram harus saja. Tapi yang sebaiknya nak hadis lain pula, akhlak dia duduk. Jadi kita minum, kali terbaik duduklah ikut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semua perjalanan dia adalah di tasyri', untuk mengajar ilmu syariat. Itu cara dia. Dan ucapan ketika mengikut satu amalan. Bismillahirrahmanirrahim.